Bukit Fraser yang terletak di atas bukit dengan ketinggian 1,524 meter dari aras laut atau dahulunya dikenali sebagai Little England mempunyai sejarahnya yang tersendiri, sama seperti Cameron Highland yang mempunyai sejarah lalu. Dengan pemandangan yang cantik, segar serta tumbuhan dan haiwan yang hidup di hutan simpan kekal menaikkan lagi suasana yang menarik kepada para pecinta alam dan juga pengunjung yang bertandang ke sini. Namun di sebalik keindahan tersebut, kejadian lalu tidak akan luput dalam catatan sejarah. Di antaranya adalah terbunuhnya Sir Henry Gurney pada tahun 1951 yang ditembak komunis di lereng bukit dalam serangan hendap, ditembak dengan 37 das tembakan. Misteri hilangnya Louis James Fraser pada tahun 1917, pembukaan Bukit Fraser pada tahun 1919 serta dijadikan tempat latihan bagi skuad bola sepak kebangsaan Malaysia bagi menghadapi perlawanan pra-Olimpik pada tahun 1980. Jongmu ke tengah, Khalid dapat pada Hasan. Masih lagi Hasan, cocok Hasan Jungjung mengejar kepada James, peluang untuk James, gol. Tidak kurang juga Bukit Fraser menjadi lokasi pilihan bagi pengarah-pengarah filem untuk menghasilkan filem yang sudah pun menebusi pasaran di layar antarabangsa. Antaranya adalah filem-filem seram. Ikuti pengalaman saya kali ini ke sebuah tempat yang mana telah terbiar, yang mungkin juga ada kisahnya tersendiri. Namun, hukum alam bukanlah sesuatu yang boleh diambil remeh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Jumpa lagi dalam vlog yang terkini. Kepada yang masih baru di channel ini, anda boleh tekan butang subscribe untuk vlog-vlog yang terkini dan juga vlog-vlog yang akan datang. Kepada yang sudi tekan butang super thanks, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ada terbaca komen-komen supporters di vlog Cameron Highland yang request untuk saya membuat rakaman di Fraser Hill kerana banyak kisah, sejarah dan bangunan lama di sana dibina seawal tahun 1927 yang mempunyai pemandangan yang sangat cantik, terutama ketika sedang bergabus. Dan selepas melihat-lihat lambakan video di YouTube, agak menarik untuk saya pergi ke sana untuk merasai satu pengalaman yang baru. Saya kongsikan pengalaman dari awal perjalanan sehingga akhir apa yang berlaku. Seperti biasa, setiap pengunjung akan mengalami pengalaman yang berbeza. Ada pengalaman yang indah, ada yang dapat mengembalikan kenangan lalu bersama keluarga atau rakan-rakan, pengalaman yang mendebarkan, pengalaman yang tidak dapat dilupakan dan tidak lupa juga pengalaman yang menakutkan dan menyeramkan. Tidak kurang juga apa yang berlaku kepada kami, pengalaman yang seronok, menarik, ditimpa masalah, seram dan pelbagai lagi. Okay, jadi ini kawasan landslide kawasan landslide. Jadi sepanjang perjalanan kali ini berlakunya kejadian yang kami tidak jangka untuk kami kongsikan kepada semua, dan ini adalah vlog horror. Bila lampu torchlight menghala ke pokok-pokok di tepi kereta, nampak seperti ada banyak mata bersinar memerhati daripada jauh dari celah-celah dahan pokok hutan, kecil dan tak besar. Jadi dalam keadaan hujan lebat ni, kawasan sekeliling gelap gelita. Ada satu momen yang pelik sedikit yang ingin saya kongsikan. Saya boleh dengar dengan jelas waktu tu, walau hujan lebat. Bunyi itu seperti bergerak dari arah hadapan kenderaan perlahan-lahan. Kemudian ia ke lereng bukit. Tidak lama lepas itu, saya pun terlelap. Terlelap sekejap. Dan saya terjaga selepas itu. Walaupun rasa macam baru 5 minit sahaja terlelap. Sebab apa saya terjaga? Sebab saya sedar masa saya tidur tu, saya toleh ke arah Adam yang sedang tidur. Agak terkejut juga saya bila tengok mata dia terbeliak sedang memandang saya. Memandang saya atas bawah berkali-kali. Kami berjalan kaki lagi naik ke bukit sebab ada terdengar orang buat kerja-kerja memotong kayu.
Sampai saja di lokasi itu tidak nampak pun satu kelibat manusia. Tetapi ada terdengar orang bercakap-cakap. Disebabkan saya belum pernah lagi ke sana dan nampaknya macam menarik, saya ambil keputusan untuk tunggu sampai bulan Disember kerana pada bulan Disember lokasi berbukit dan tinggi ini memang berkabus tebal. Dan vlog kali ini bukan hanya eksplorasi bangunan tinggal semata, tetapi ada yang lain seperti balik tabir rakaman eksplorasi, lokasi-lokasi pembikinan filem, sejarah dan lain-lain. Disebabkan hujan yang tidak menentu, rakaman sepanjang naik ke atas bukit tidak dapat kami rakamkan dan saya kreditkan kepada channel-channel yang lain atas footage yang dirakamkan dan saya gunakan sebagai rujukan dalam penceritaan. Dan anda boleh lihat dengan jelas bangunan-bangunan di Bukit Fraser dan jalan-jalan yang telah dirakamkan di channel mereka. Jadi saya kongsikan perjalanan saya selama 2 hari 1 malam di sana bersama MRA ataupun Mr. Adam Official. Kami bercadang untuk overnight di sana, mungkin di kawasan campsite yang telah disediakan. Kami plan sampai waktu siang, ronda-ronda lihat kawasan dan pemandangan di sana. Kemudian berehat sebelum melakukan aktiviti pada waktu malam. Dan keesokan harinya baru kami bertolak pulang. Jadi pagi itu selepas subuh kami bergerak dari Johor Bahru dan perjalanan kali ini menggunakan kenderaan MRA. Dalam perjalanan dari Johor Bahru, hujan renyai-renyai sahaja. Dan sebelum bergerak, saya telah memperiksa cuaca di apps terlebih dahulu untuk merancang perjalanan cuaca-cuaca di kawasan negeri yang akan saya lalui. Nampaknya tidak hujan dan hanya sekali-sekala saja hujan di kawasan tersebut. Jadi, okeylah boleh bergerak. Tetapi, biasalah, ramalan cuaca ni ada kalanya tidak selalunya tepat. Nama pun ramalan. Sampai saja di kawasan kaki Bukit Fraser, kami berhenti dan rehat sebentar. Dan kemudian kami mula bertolak naik ke atas bukit. Sepanjang perjalanan menaiki bukit itu, hujan renyai-renyai pun mula turun. Jadi semasa melalui jalan naik ke bukit, saya lihat jalan agak licin disebabkan hujan. Video yang dirakamkan ini adalah video 10 bulan lepas dan tidak seperti ketika kami lalu pada waktu hujan pada masa tersebut. Rakaman ini hanyalah rujukan semula ketika saya mendaki bukit. Pada waktu kami lalu itu ada pokok-pokok besar di lereng bukit telah sedikit condong ke bawah. Ada juga yang telah tumbang ke atas jalan raya dan ada juga kesan-kesan tanah runtuh yang mungkin kesan runtuhan yang lama. Tetapi agak scary juga bila pandang gaung di tepi bukit. Dalam hati kami sentiasa berdoa semasa dalam kereta, moga tiada apa-apa bencana yang akan berlaku. Dalam perjalanan di kaki bukit itu terlihat papan tanda di bahu jalan bertulis kawasan sejarah darurat 1948 sehingga 1950. Yang mana terbunuhnya Henry Gurney di situ akibat diserang handap dan ditembak dengan 37 das tembakan oleh pengganas komunis. Ada info lain yang mengatakan mereka diserang oleh para pejuang berhaluan kiri yang menentang British pada masa tersebut. Sebab tahun 1948 sehingga 1989, Parti Komunis Malaya sangat aktif pada masa tersebut. Boleh juga dengarkan sedikit apa yang dikongsikan oleh Encik Abdul Rahim Noor, iaitu pengkaji sejarah tempatan berkenaan kisah pembunuhan Henry Gurney di jalan ini. Itu kejadian tu Henry Gurney dalam perjalanan ke Bukit Fraser untuk pergi menginap dan bermesyuarat di Bukit Fraser. Kalau mengikut apa maklumat yang saya dapat, di Banglo Persekutuan di atas, dan mungkin juga sebahagian di Banglo Seri Berkat, yang mana bangunan dia bangunan lama lah kan. Dia nak pergi bermesyuarat di sana. Kereta tu betul-betul duduk di sebelum Selekor ni, di kawasan ni. Kesan tembakan pula ada 37 kesan tembakan di sebelah kanan. Dan boleh tonton video penuh di channel Berita Harian Online untuk mendengarkan kisah penuh tersebut. Dan bila baca pula tentang Louis James Fraser yang dilaporkan hilang ketika bersiar-siar berdekatan rumahnya dan jejaknya tidak dapat ditemui, sama dengan kisah hilangnya ejen CIA pada tahun 1967 di Cameron Highland, iaitu Jim Thompson yang juga hilang di kawasan rumah. Cuma James Fraser ni lebih awal hilang pada tahun 1917. Tetapi kedua-dua individu ini masih misteri dan banyak versi tentang kehilangan mereka. Dan di dalam salah satu artikel, Risalah Malaya mengatakan James Fraser tidak sesat di dalam hutan. Ada juga info mengatakan ia telah pulang ke Scotland. Wallahualam.
Masa on the road naik tu, tiba-tiba Adam beritahu tayar macam tak grip jalan. Sedangkan kenderaan baru saja lepas servis dan bunga tayar tebal lagi. Dah lah dalam pertengahan jalan. Saya cakap tak apa. Kita sampai atas kita cari bengkel atau kedai tayar. Kami fikir macam Cameron lah ada fasiliti semua. Sambil-sambil tu saya cuba cari info kalau ada bengkel di atas. Tiba-tiba tiada line telefon pula. So kami pun jalan slow-slow santai saja, tak rush hour untuk sampai ke atas bukit. Kemudian selepas 40 minit, alhamdulillah kami berjaya sampai. Tiba di Menara Jam, kami berhenti sekejap, ambil udara dan lihat-lihat pemandangan. Agak hairan juga bila lihat keadaan sekitar. Tak ramai orang atau pengunjung. Sunyi. Kereta pun tak banyak boleh dikira. Mungkin disebabkan cuaca yang tak menentu atau tak ramai yang buat perancangan musim terkujuh ni agaknya. Tapi yang peliknya bila sampai dekat atas ni, tak hujan pun. Hujan on off. Sekejap hujan, sekejap tidak. So kami tanya orang-orang yang berniaga di situ, ada bengkel atau kedai tayar tak? Jawapannya tak ada. Memang tak ada bengkel dekat atas tu. Agaknya, macam mana orang-orang atau pengunjung yang ada kecemasan seperti kereta rosak dan sebagainya? Masalah juga tu. Kalau minyak petrol tu adalah nampak seorang pakcik tu servis tepi jalan jual petrol. Yang macam ada dekat kampung tu yang jauh dari bandar atau pekan. Nasib baik kami dah isi minyak awal-awal. Tak apa. Lepas tu kami pun periksa tayar. Keadaan semua tayar masih lagi okey dan tiada masalah untuk bergerak. Kemudian kami ronda-ronda santai lihat suasana dekat sana. Memang Bukit Fraser ni dia lebih kepada orang-orang yang suka pada flora dan fauna, hidupan-hidupan di hutan macam burung-burung dan pemandangan yang cantik. Bukan tempat yang lebih kepada hiburan macam Genting Highland. Semasa meronda tu, kami lalu di hadapan kawasan paddock ataupun tempat tunggang kuda. Bila lihat dekat gambar lama, ada ternampak gambar Perdana Menteri kedua, iaitu Allahyarham Tun Haji Abdul Razak sedang berucap di hadapan paddock ini pada tahun 1963. Tidak pasti ucapan apa. Lepas ronda-ronda di Bukit Fraser, perut pun terasa lapar. Kami pun berhenti di kedai makan yang berdekatan dengan Istana Seri Pahang. Masa tengah makan tu, tiba-tiba hujan pun turun dengan lebat. Masalah juga ni sebab ada lagi tempat yang kami nak pergi tengok, iaitu golf course yang dah terbiar lama terletak di atas bukit, agak terpencil dan jauh daripada orang ramai. Lokasinya terletak selepas Jeriau Waterfall yang juga telah hampir setahun ditutup, dan kawasan golf ini adalah kawasan yang terakhir dalam maps. Lepas makan tu, kami plan untuk pergi sekejap ke kawasan golf tu untuk lihat jalan naik ke atas bukit tu boleh lalu ataupun tidak. Kemudian keluar semula dan datang semula pada waktu malam. Memandangkan waktu dah nak petang, kami tak nak buang masa. Walaupun kami mengejar sedikit masa, kami kena juga tunggu sampai hujan reda sedikit. Sampai dekat jalan menghala ke air terjun Jeriau ni, jalannya agak basah dan ada beberapa pokok yang tumbang ke jalan. Agak seriau juga jalan menghala ke waterfall ni. Kami teruskan perjalanan walaupun ada beberapa batang pokok yang tumbang, tetapi masih lagi boleh dilalui. Cuma kami hanya perlu berhati-hati sebab bumbung kenderaan sikit lagi nak cecah batang pokok yang melintang. Sebelum sampai dekat air terjun waterfall ni, kami lihat ada pusat penyelidikan UKM Bukit Fraser di atas bukit yang menjalankan penyelidikan dan penerokaan di Bukit Fraser kerana kawasan hutan Bukit Fraser ni merupakan kawasan sensitif alam sekitar dan hutan simpan kekal. Kemudian bila sampai dekat hadapan air terjun Jeriau ni, ada nampak satu papan tanda. Kalau tak silap, papan tanda asal adalah papan tanda golf yang terbiar di atas bukit tu. Mungkin telah ditukar kepada papan tanda air terjun ni. Kemudian ada terlihat notis tutup di hadapan pintu air terjun ni. Mungkin ada sebabnya. Sebab sekarang memang kerap berlaku kepala air dan ada info lain seperti di page Persatuan Pencinta Alam Bukit Fraser yang mengatakan air di kawasan air terjun Jeriau ni sangat kotor disebabkan tanah yang runtuh dari kelab golf yang terbiar di atas bukit ni. Kalau lihat dari titik kecil di sebelahnya, boleh lihat air keruh mengalir dari arah kawasan bukit menghala ke air terjun. Sepanjang perjalanan waktu siang ni, memang kami tak terfikir langsung untuk merakamkan apa-apa footage disebabkan sekejap hujan, sekejap tidak. Kami tak keluarkan kamera. Lepas tu baru menyesal tak rakam momen dari awal perjalanan. Saya ada menonton satu video di YouTube. Ada seorang vlogger yang masuk sekejap ke dalam kawasan air terjun ni hanya untuk lihat-lihat keadaan terkini waterfall ni. Dan amat mengejutkan bila lihat dari video beliau, banyak pokok-pokok yang patah dan tumbang. Memang betul lah bahaya untuk pengunjung.
tutup sudah jalan. Mungkin itu salah satu sebab mengapa ia ditutup dan agak seram jugalah bila tengok keadaan dalam sana. Kemudian kami ambil keputusan untuk melihat jalan di titik kecil tu, sama ada boleh lalu ataupun tidak. Nampaknya macam jalan tu dah ditutup dengan tanah merah, mungkin disebabkan landslide yang kecil. Tetapi kenderaan masih lagi boleh ikut trek yang kelihatan. Kami pun terus bergerak melalui jalan kecil tu, perlahan-lahan. Sampai di pertengahan jalan, di tepi hutan tu ada masalah sedikit. Sebab ada jalan yang telah berlubang besar dan retak. Kami teruskan juga perjalanan sebab mudah sikit 4x4 ni tinggi dan senang untuk melepasi kawasan tersebut. Alhamdulillah lepas, kami terus ikut laluan naik ke atas bukit. Sampai di penghujung jalan, ada masalah yang lain. Yang mana laluan nak naik ke atas tu ada tanah runtuh dan ada batu besar di tengah-tengah jalan. Tanah-tanah, batang pokok dan batu dah tutup laluan tu. Tak pasti baru berlaku ataupun dah lama. Dan yang pasti ada air yang mengalir di bawah tanah runtuh tu. Kami park sekejap kenderaan dekat situ dan lihat kawasan sekitar. Masalah juga bagi kami untuk teruskan perjalanan ke atas bukit kerana pada masa ini kami dah stuck di tengah-tengah jalan. So, Adam pun ambil drone dan terbangkan ke udara untuk tengok keadaan jalan daripada atas. Ada jalan, hanya separuh saja jalan yang telah ditutup tanah. Masa tu hari dan gelap. Kami ambil keputusan untuk berjalan kaki saja naik ke atas. Ketika sedang siap-siap bawa keluar peralatan kamera dan peralatan lain, tiba-tiba hujan turun semakin lebat dan petir sambar menyambar pokok dekat situ. Masa ni memang teringat masa buat rakaman di Kampung Miku Lama. Di sana pun sama hutan, bukit dan tiada line telefon langsung. Dekat Fraser ni pun berlaku hal yang sama, tiada line telefon. Jadi untuk langkah keselamatan, kami masuk semula ke dalam kenderaan sebab petir akan menyambar pokok sebagai penebat aliran elektrik. Takut juga kalau terkena tempiasnya, apatah lagi jalan di situ basah dan ada aliran air yang mengalir. Kalau ikutkan pada plan asal kami hanya masuk sebentar dan keluar semula dan berehat di campsite yang disediakan. Kemudian datang semula pada waktu malam. Tapi bila kami cuba untuk keluar daripada situ, ikut laluan jalan yang ada lubang besar tadi, keadaan seperti sangat berisiko. Mungkin akan membuatkan kami stuck dekat situ. Sebab jalan akan lagi retak dan mendap. Sebab air dah mula mengalir. So kami batalkan hasrat untuk keluar daripada situ. Dalam keadaan macam ni, saya teringat sahabat kampus dari channel Kas Haris yang stuck di lubang jalan yang berlumpur. Tetapi Alhamdulillah, ada yang lalu untuk bantu tarik kenderaan beliau keluar. Kami stuck dalam kenderaan sehingga jam 11.30 malam di tepi hutan dan agak keletihan juga. Hujan lebat tidak berhenti turun dengan lebat dan agak lama. Adam pun terlelap dalam kenderaan. Saya pula memang tak boleh nak lelapkan mata dengan petir sambar menyambar di sana sini. Jadi sepanjang duduk dalam kereta tu, saya perhati di luar tingkap kereta. Gelap. Memang gelap. Kerana enjin kereta dan lampu memang kami matikan. So, mata saya ni melilau sekali-sekala keluar kereta. Nasib baik ada torchlight. Boleh suluh sana sini. Bila lampu torchlight menghala ke pokok-pokok di tepi kereta, nampak seperti ada banyak mata bersinar memerhati daripada jauh. Dari celah-celah dahan pokok hutan. Kecil dan tak besar. Dan saya anggap itu adalah burung. Sebab bentuknya kecil saja dan saya abaikan dan cuba untuk lelapkan mata. Tidak boleh tidur juga. Adam masih lagi tidur dan saya tak nak kejutkan dia sebab Adam ni lepas uruskan perniagaan dia malam tu, dia balik rehat sekejap dan esoknya pack barang dan terus keluar. Jadi dalam keadaan hujan lebat ni, kawasan sekeliling gelap gelita. Ada satu momen yang pelik sedikit yang ingin saya kongsikan. Pernah dengar tak bunyi trompet macam dalam gambar ni? Ada beberapa kali juga ia berbunyi, tidak jauh di hadapan kereta. Saya boleh dengar dengan jelas waktu tu, walau hujan lebat. Bunyi itu seperti bergerak dari arah hadapan kenderaan, perlahan-lahan. Kemudian ia ke lereng bukit. Kemudian ia senyap. Dengan anggaran jarak 10 meter dari tempat kami berada. Wallahualam, hutan, bukit kan,
macam-macam ada. So saya pun perhati dari tingkap yang sedikit terbuka. Tak buka tingkap nanti tak bernafas pula kan. Selepas beberapa minit bunyi yang pelik tadi kedengaran, tiada apa-apa lagi yang pelik berlaku selepas itu. Tidak lama lepas itu, saya pun terlelap. Terlelap sekejap. Dan saya terjaga selepas itu. Walaupun rasa macam baru 5 minit sahaja terlelap. Sebab apa saya terjaga? Sebab saya sedar masa saya tidur tu, saya boleh dengar sendiri yang diri saya ini sedang ketawa. Ibarat kita melihat diri kita di cermin sedang ketawa. Memang sangat pelik. Kemudian saya cepat-cepat bangun. Saya fikir masa tu memang tak boleh jadi ni. Lagi duduk lama di sini, macam-macam hal lain yang pula akan berlaku. So, saya ambil keputusan untuk keluar sekejap daripada kereta. Dan sebelum keluar tu, saya ambil tuala mandi berwarna putih untuk alas kepala daripada terkena hujan. Saya toleh ke arah Adam yang sedang tidur. Agak terkejut juga saya bila tengok mata dia terbeliak sedang memandang saya. Memandang saya atas bawah berkali-kali. Kena rasuk ke dia ni? Dalam hati saya bercakap. Rupanya dia terkejut dan rasa seram. Siapa pula dalam kereta ni? Sebab Adam tak nampak muka saya sebab saya tutup dengan tuala. Saya tergelak sekejap dan cakap, ni akulah. Nak keluar sekejap tengok jalan. Adam pun cakap, apalah, pakai kain putih pula tu, macam pakai tudung pula. Dah lah dalam hutan bang. Kami ketawa besar sekejap dalam hutan. Saya pun keluar daripada kereta sebab hujan dah tak selebat tadi. Masa tengah tinjau-tinjau jalan tu, saya lihat Adam pun dah bangun keluar daripada kereta. So kami pun plan untuk redah juga sebab hujan macam dah mula renyai. Barang-barang kami bawa keluar semula daripada kenderaan. Dan disebabkan kami tidak boleh nak keluar daripada situ semula, Adam bawa keluar kemah emergency dia yang memang sentiasa ada di dalam kereta mana dia pergi. Kami bawa apa saja peralatan yang dapat dibawa. Ada juga yang kami terpaksa tinggalkan di dalam kenderaan. Kami pun mula mendaki bukit. Disebabkan tiada line telefon, kami tak boleh agak berapa jauh untuk naik ke atas bukit. Tetapi rasanya memang jauh. Jalan nak naik ke atas ni memang agak memenatkan. Apatah lagi memikul barang-barang sambil merakam. Mungkin bagi hikers celah gigi je ni. Tetapi bagi saya pula tak tahu nak cakap celah mana. Memang penat. Hari ni sekali lagi saya bersama dengan MRA untuk eksplorasi bersama dekat kawasan yang telah ditinggalkan lama. Cuaca dekat sini memang hujan sangat lebat Masa nak ke sini pun landslide, memang banyak tanah runtuh. So kami sekarang tersekat dekat sini beberapa jam. Kami tersekat kat Jeriau Waterfall dan juga Golf Resort yang telah ditinggalkan kat atas sana. So dekat sini pun kalau lihat landslide tanah runtuh, yang mana kami terpaksa parking kereta dekat sini dan perlu berjalan kaki. Kawasan hutan ni menghala ke arah resort. So kami sekarang ni bermula dalam 11.30 dan akan bermalam dekat sana sampai ke waktu pagi sebab memang kami tak boleh nak keluar sebab ada tanah runtuh dekat depan sana dan ada lubang mendak tanah so tak boleh nak lepas. Hujan sangat lebat memang tak berhenti. InsyaAllah semoga dipermudahkan. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Jadi dah InsyaAllah. Okay, jadi ini kawasan landslide kawasan landslide. Sepatutnya kita boleh jalan dengan kenderaan kat sini. Tapi dia blok. Agak menyukarkan sikit Nak kena ikut track dia. Ikut laluan. Bismillah. Semoga dimudahkan. Sini tadi kan? Tak ada apa? Bahan kayu ke apa?
So, ada jalan tak semula. Bismillah. Kedudukan di atas bukit sana. Kalau sebelum ni, siapa-siapa yang pernah ke sini, mungkin senang menaiki kereta. Sekarang kena menaiki bukit. Agak licin juga jalan ni. So, Adam bawa beberapa kelengkapan. Bismillah. Agak bergabus Ini berat. Masa ni saya guna GoPro sebab GoPro kalis air dan selamat. Tetapi saya hanya rakam separuh jalan sahaja sebab tak larat nak rakam sepanjang jalan naik ke atas. Banyak kali jugalah kami kena berhenti untuk berehat sekejap. Okay, so sekarang dah berada dekat atas sekali di bahagian hadapan resort. Agak menyemputkan. Kalau memanjat bukit macam gini. So rehat kejap lah. Bila sampai di hadapan bangunan golf ni, kami letak dulu barang di kawasan lapang. Kemudian kami masuk sekejap untuk lihat keadaan dalam dan keselamatan. Selepas tu kami plan untuk pasang kemah di luar bangunan sebab keadaan dalam bangunan berhabuk dan kotor serta bau yang kurang menyenangkan. Selepas pasang kemah dan berehat sekejap, saya ambil keputusan untuk buat rakaman santai. Keadaan sekeliling waktu malam dan review tempat ini. Tak banyak info berkenaan tempat ini. Ada terbaca info-info di website yang mengatakan tempat ini last beroperasi pada tahun 2004 ataupun 2005. Kelab golf ini mempunyai 18 lubang, berbeza dengan Royal Golf Fraser Hill dekat bawah sana yang mempunyai 9 lubang. Dan ada juga terbaca review lama dari pengunjung yang pernah main golf di sini, mengatakan kurangnya servis dan maintenance dan tidak terjaga. Ada juga review dari pengunjung pada masa lalu yang kongsikan pengalaman mereka diganggu kejadian pelik semasa bermain.
Ada juga yang melawak dengan mengatakan mungkin hantu golf yang nak bermain dengan mereka. Okey, dah sampai ke atas bukit yang mana ada sebuah golf resort, country club yang telah ditinggalkan lama, mungkin sekitar 2005 lebih kurang, yang terletak di atas bukit Fraser. So untuk naik ke atas ni memang agak mencabar, sebab kalau tak ada tanah runtuh, landslide, boleh naik kereta sehingga ke atas sini. Tapi kami terpaksa parking dekat bawah sana, stuck beberapa jam juga, dan hujan lebat, jadi terpaksa mendaki bukit jalan kaki ke atas sini agak memenatkan juga. Jadi dah sampai dekat sini. Sekarang pukul 2.30 pagi, dan ini adalah logo resort tersebut. Boleh lihat di sebalik pokok-pokok ini. Jadi ini mungkin guardhouse mungkin. Bulan November dan bulan Disember adalah bulan yang paling ditunggu-tunggulah bagi siapa yang suka kabus. Musim terkujuh ni, naik dekat atas ni memang berkabus lah. Belum waktu pagi lagi. Waktu pagi nanti lagi akan berkabus. So resort ni terletak di hutan simpan kekal So flora-flora, pokok-pokok hutan, dan juga ada hidupan-hidupan yang lain. Jadi MRA ada dekat sana kemah. Kami terpaksa pasang kemah dan terpaksa bermalam sehingga pagi esok, sebab dekat bawah pun kami tak boleh nak keluar sebab ada parit besar tanah merah yang membuatkan kereta tersekat. So kami terpaksa tunggu sampai esok pagi, tengah hari ke macam mana, baru kami boleh keluar. Sebab untuk ke sini memang terlalu banyak landslide tanah runtuh. Agak menggerunkan juga, agak menyeramkan juga. Bahaya. Jadi suasana kat sini memang sangat senyap, tenang, segar. Dan apa yang paling penting adalah berhati-hati di kawasan sebegini. Kalau dulu di Bala Shelley, saya kongsikan sedikit tentang Jane Thompson yang telah hilang di hutan. Dan kali ini Mr. Fraser yang mana dikatakan telah hilang di Bukit Fraser. Ada satu artikel dari persatuan di sini yang telah menyangkal bahawa Mr. Fraser tidak hilang di hutan ini. Ada juga yang mengatakan ia telah pulang ke Scotland. Jadi saya tak membicarakan banyak tentang Mr. Fraser. So Bukit Fraser ni salah satu pusat pelancongan yang menjadi tumpuan pelancong. Jadi ini adalah kawasan sekitar jalan raya yang telah ditumbuhi pokok. Kawasan Bukit Fraser ni juga telah menjadi tempat syuting filem, produksi filem seperti Misteri Delilah, lakonan Zul Arifin. Dekat bawah sana kita boleh tengok rumah dia, dan juga beberapa lagi filem yang lain, termasuk yang terbaru yang telah dilancarkan pada bulan Oktober tahun ni tak silap,
sebuah cerita seram yang bertajuk Don't Look at the Demon. Don't Look at the Demon, salah satu filem seram yang dihasilkan oleh pengarah tempatan Brandon Lee yang berdasarkan kisah benar pengalamannya sendiri yang berkaitan dengan ritual keagamaan. Filem seram ini ingin mengikuti jejak langkah pengarah filem seram tempatan yang dikenali ramai, iaitu James Wan, anak kelahiran Sarawak yang membuat filem Conjuring, Insidious, Annabelle, Saw, Dead Silent dan juga Death Sentence, seperti mana yang kita ketahui dan jika anda pernah menonton. Filem Don't Look at the Demon yang menampilkan pelakon Hollywood ini mengisahkan sekumpulan penyiasat paranormal daripada Amerika Syarikat yang mengembara ke Bukit Fraser untuk menyiasat kejadian gaib di sebuah banglo yang dibina pada tahun 1970-an. Filem tempatan ini telah berjaya membawa masuk nama Malaysia dan memasuki di 250 pawagam di luar negara. Pelbagai reaksi dari luar negara bila melihat filem ini yang telah ditayangkan pada September 2022 baru-baru ini. Cuma ada terbaca satu keratan daripada BH Online pada tahun 2015 dengan tajuk Penunggu Banglo Little England. Kejadian seram yang menimpa seorang tour guide di Fraser Hill, Siva iaitu nama samaran, telah bekerjasama dengan seorang produser syarikat perfilman untuk melakukan kerja-kerja rakaman di sebuah banglo 2 tingkat. Banglo yang berwarna putih yang telah ditinggalkan lama kerap bertukar pemilik susulan tidak tahan dengan gangguan makhluk halus yang muncul di setiap sudut bilik. Kata Siva, semasa kru-kru sedang melakukan kerja-kerja di banglo tersebut, ada gangguan wanita berambut panjang dan suara kanak-kanak menangis sepanjang malam dan boleh didengari selepas jam 12 malam. Dan juga gangguan 2 lembaga bermuka gelap dan bermata merah berdiri di hadapan pintu seakan-akan menghalang kru penggambaran meneruskan kerja-kerja rakaman. Saya terfikir sekejap, adakah kru produksi yang diganggu ini dari kru filem Don't Look at the Demon atau filem yang lain? Kalau misteri Delilah mungkin tidak, sebab kerja-kerja penggambaran dijalankan pada tahun 2018. Semasa mula-mula sampai di Menara Jam dan ronda-ronda petang tu, saya ada ternampak banglo yang dimaklumkan. Lokasi pembikinan filem seram arahan Syafiq Yusof, iaitu filem Misteri Delilah yang dilakukan oleh pelakon seperti Zul Arifin dan Elizabeth Tan, yang mana penggambaran tersebut dijalankan pada Mac 2018 dan dilancarkan pada Februari 2019. Penggambaran filem yang telah dibuat di banglo yang nama asalnya sempena nama Cecil William Chase Pa atau dikenali sebagai Pa Banglo atau sekarang dikenali sebagai Banglo Pekan. So Banglo Pekan atau banglo filem misteri di Delilah ini kami tidak masuk untuk membuat rakaman, hanya lalu sahaja sebab masa tidak mencukupi. Itu antara filem-filem yang pernah menjadikan Fraser Hill sebagai lokasi pilihan pengarah filem tanah air, sama juga seperti di Cameron Highland. Filem seram penunggang agama yang dibuat di banglo yang berdekatan dengan banglo Moonlight, di mana hilangnya ejen CIA John Thompson. Dan saya perasan semasa saya membuat eksplorasi pada tahun 2017 di banglo Puchong yang juga telah terbiar lama. Ketika itu lokasi ini digunakan dalam filem Munafik 1 arahan Samsul Yusof. Bila melihat filem Penunggang Agama 2 ini pula, arahan Syafiq Yusof, lokasinya adalah sama. Boleh lihat klip live yang saya rakamkan pada waktu petang ini. Jadi sektor perfilman sangat membantu dalam sektor pelancongan kita mempromosikan tempat-tempat seperti ini di mata di luar negara sana. Jadi ini adalah bahagian hadapan Fraser Hill Golf Resort yang telah
dinaiki pokok-pokok dan semak samun. Jadi perlu berhati-hati sebab berlatar belakangkan bukit. Jadi saya direct terus malam ke sini buat rakaman malam. Besok pagi baru buat rakaman siang. Jadi Ahmad Eric kat sana dia dekat duduk dekat tent kemah. So Ahmad Eric dekat dalam kemah sana. Jadi kita masuk ke dalam. Resort ni terletak tidak jauh dengan Jeriau Waterfall yang telah ditutup agak lama agak lama. Jadi kalau kita lihat dekat sini banyak contengan-contengan di dinding vandalism. Banyak nama ayah pin dekat dalam ni. Jadi ini adalah keadaan terkini pada tahun 2022 dan hampir masuk 2023. Jadi sampah kat sini, bila saya baca Facebook page dari Persatuan Pencinta Alam Bukit Fraser, mereka memang ada aktiviti untuk membersihkan sampah-sampah dekat sini dan itu salah satunya punca kenapa siapa-siapa yang ingin berkemah dekat sini perlu membayar sebab terlalu banyak sampah yang telah ditinggalkan sebelum ini. Jadi ini adalah reception. So dekat sini ada receipt yang berlogokan D Club. Tak pasti kenapa receipt D Club ada di sini. So resort ni mempunyai 18 lubang So, nampak kat sini macam ada orang bermalam. Tak banyak info yang saya boleh salurkan dekat resort ni.
Boleh tonton juga di channel MRA. Mungkin beliau ada sudut pandangan yang berbeza ataupun info yang berbeza. Semasa membuat rondaan santai, bateri GoPro saya telah pun habis dan kena guna kamera yang lagi satu. Dan tidak ke semua area saya rakamkan kerana tidaklah besar mana pun tempat ni. Keadaan bahagian atap sangat berisiko sebab dah ada banyak atap yang roboh. Boleh lihat juga di kamera MRA di kawasan-kawasan yang lain yang mungkin tidak saya rakamkan. Magic Hill Resort Sendirian Berhad. Tapi sekarang saya terpaksa guna X3 sebab GoPro bateri habis. So sambung balik. Tadi beli yang tadi. Kawasan belakang. Belakang ni ada lagi satu bangunan. So dekat sana kalau lihat kemah. Kita naik ke bahagian atas. Kita masuk balik. Tak banyak info tempat ni, so saya tak nak cakap. Jadi mungkin ini adalah kitchen.
Jadi ada beberapa bahagian yang saya tidak rakamkan. Mungkin boleh lihat dekat channel MRA. Jadi ini adalah ekspor santai ya. Tengok keadaan ke sini. Jadi kalau kita lihat dekat bawah sana Bukit Fraser ada rumah berkat yang mana menyaksikan, yang mana menjadi saksi pada masa dulu skuad kebangsaan Malaysia sewaktu kem latihan pra-Olimpik pada tahun 1980 di rumah dekat Bukit Fraser. Jongmu ke tengah, Khalid dapat kepada Hasan. Masih lagi Hasan, cocok Hasan Yung Jung mengejar kepada James, peluang untuk James, gol. Dalam perlawanan inilah terhasilnya video jaringan James Wong yang amat popular dengan ulasan dari pengulas Zulkarnain Hassan dengan ulasan yang mendebarkan cucuk Hassan cucuk yang berkesudahan dengan jaringan kemenangan Malaysia ke atas Korea Selatan 2-1 dan melayakkan Malaysia ke Olimpik Moskow pada tahun 1980. Namun, Malaysia menarik diri kerana memboikot pencerobohan Soviet Union ke atas Afghanistan. Kalau kita lihat gambar lama, rumah Sri berkat Fraser Hill ni menjadi saksi pemain skuad kebangsaan menjadikan tempat itu sebagai kem latihan dan persediaan sebelum ke pra-Olimpik pada tahun 1980. Jadi mungkin saya nak berehat dulu dekat kemah dan MRA dia nak bermula rakaman. Kita pusing sekeliling sekejap.
Maaf, LED saya dah habis dah habis bateri. So lighting agak limited. Kita kembali ke kemah. Tengah set up kamera. Saya dah rekaman, kalian boleh rehat dulu. Terus sekarang MRA Adam nak start buat rekaman. Sekarang berapa Adam? 3.43. Makin berkabus ni. Sekarang kat luar ni memang hujan dan gelap. Tak nampak apa. Jadi malam ni eksplorasi santai je di waktu malam. Jadi sepanjang eksplorasi daripada mula hadapan Coast Guard tadi sampai ke dalam bangunan, tidak ada apa-apa yang terdengar dan terekam ataupun yang mencurigakan. Biasa saja. Cuma dekat kawasan sini, biasalah dekat kawasan hutan atau bukit, apa-apa pun perlu berhati-hati, macam-macam boleh berlaku. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa lah yang terekam yang menyeramkan. Adalah ketika daripada mula keluar kereta dekat bawah sana, kena jalan kaki naik ke atas. Itu agak scary jugalah. Sebab masa tu fikiran kita macam-macam kan, dekat kawasan hutan ni, dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Jadi suasana malam kat sini sangat tenang dengan bunyi-bunyi binatang dalam hutan. Bunyi riang-riang. Jadi sekarang Adam dia tengah membuat eksplorasi. Ada juga kawasan-kawasan yang saya tidak rakamkan di kawasan tingkat atas, dan juga ada kawasan yang saya rakam sekali lalu je lah. Jadi boleh tonton dekat channel MRE. Mungkin beliau ada penerangan beliau, dan mungkin beliau ada buat uji nyali ke, saya tak pasti. Sekarang saya hanya duduk rehat di kemah. Agak penat juga. Jadi kemah ni sekadar untuk meletakkan barang saja. Ini hanya bermalam, tak tidur apa semua. Esok pagi hujan dah berhenti ke apa, baru akan gerak. Sambil menghayati suasana malam, baca juga kisah-kisah dekat Bukit Fraser ni. Kita jumpa satu kisah
seram lah. Tapi apa yang berlaku bukanlah di golf resort ini, tapi di resort di bahagian bawah sana. Biasalah setiap orang, setiap pengunjung, pengalaman dia tidak akan sama. Ada pengalaman yang indah, ada pengalaman yang menarik, dan ada juga pengalaman yang seram yang tidak semua orang alami. Tidak banyak aktiviti yang kami boleh lakukan dekat atas sana disebabkan faktor hujan yang tidak berhenti, dan apa yang boleh kami lakukan di atas sana adalah study berkenaan tempat ini. Dan Alhamdulillah, semasa berada di atas ini ada satu bar sahaja lain telefon. Bolehlah buat research info sementara tunggu waktu pagi. Masa tu kami rasa macam duduk dekat library, masing-masing senyap dan fokus membaca.
So sekarang hampir saya rasa boleh stop kot. Tak lebih. So, jadi malam ni tak ada apa-apa yang terekam ataupun yang mencurigakan ataupun yang memelikkan. Boring pun ada. Kelab rekreasi tentera udara.
Oh, ini dia swimming pool dia. Baru nampak. Okay, depan ada swimming pool. Okay lah, tak ada apa-apa lah sini. Ya, Ya. so kejap lagi kita tunggu waktu pagi. Sekarang pun hujan lagi ya, kita start lagi. Kalau hujan reda nak fly drone, lepas tu baru gerak lah. Masa ni kami terpaksa alihkan kemah ke balkoni bangunan sebab hujan semakin lebat dan lantai kemah terasa lembab. Jadi bila dah kering sikit, dapatlah kami baring-baring sekejap. Masa tengah duduk borak-borak dalam kemah bersama Adam, sebab nak hilangkan boring menunggu waktu pagi, saya pun bukalah cerita tentang bunyi trompet yang saya dengar masa dia tengah tidur tu. Tiba-tiba dia terkejut. Lepas tu dia cakap, "Kenapa baru cakap sekarang bang? Kenapa tak dari tadi? Baru terasa meremang sekarang. Kalau saya cerita di kaki bukit sana, mungkin akan fikir macam-macam nanti. Lebih baik dah sampai dekat atas sini, baru cerita." Jadi waktu pagi tu hujan pun berhenti dan kami pun terus membuat rakaman drone. Dan terus pack semua barang dan tak sabar untuk bergerak turun ke bawah sebab muka dan tangan kami merah-merah berbintat sebab kena gigit serangga. Jadi kami pun bergerak berjalan kaki menurun bukit. Turun bukit ni taklah sepenat menaiki bukit. Selamat pagi. Sekarang pukul 7 pagi. So daripada malam tadi hujan tak berhenti ya. Angin kuat. Jadi semalam kami letak tent dekat sini. So terpaksa alih dekat bawah sana yang berbumbung sebab hujan terlampau lebat dan barang-barang semua basah lah. Sebab kemah ni memang kemah standby je, memang tak fokus pada camping lah kan. So bawa je peralatan mana yang ada dan dia boleh lepaskan penat. So sekarang dah setengah jalan mendaki turun. Pada atas jalan agak licin, muka dah habis berbintat-bintat, merah-merah, kena gigit. Hujan lebat, macam-macam. Sekarang ni kami ambil peluang sebab hujan dah berhenti untuk keluar daripada sini. Harap tak ada lagi tanah runtuh apa kan, InsyaAllah. So tanah runtuh daripada atas sana, terus ke bawah dia tutup jantar ni. Bila sampai di kenderaan, saya lihat kereta dah sengit sebelah. Hati dah rasa tak sedap. Fikir positif. Jeleng-jeleng sikit masa nak menuju ke kenderaan. Bila dengar je Adam kata tayar pecah, habis. Line telefon dah lah tak ada. Pelik jugalah sebab nak kata rally sangat pun tak adalah juga. Jadi kebetulan pula tayar spare memang ada, tetapi berbeza saiz pula. Okey, tak ada masalah. Boleh guna je sementara, asalkan boleh keluar daripada situ. Bila dah buka tayar dan nak pasang, nut pula berbeza. Kami dah stres masa tu sebab penat dari malam tadi, mendaki dan turun bukit tak hilang lagi.
So dalam keadaan macam ni, kami kena tenang dan positif. Alhamdulillah. Dah sengit dah Saya ada melihat video-video kampus yang lain macam RSK Outdoor. Pernah berjalan kaki untuk ke Jeriau Waterfall bersama anak dia. Kemudian bila dia lihat waterfall tutup, beliau terpaksa berpatah balik semula menaiki bukit. Jadi itu satu idea untuk kami yang mana kami perlu berjalan kaki keluar untuk cuba cari bantuan. Malangnya guys, tutup guys. Penat je kami jalan kaki. Kita tak boleh masuk ah. Penat jalan. Jalan jauh-jauh subuh pun tutup. Sedih. Ni nak balik ni macam ni. Satu lagi masalah guys, kita nak balik tu nak naik 5.5 km nak jalan. Dah lah, bukit dia agak curam. Berada di jambatan ni dan berdekatan dengan pintu masuk Taman Eco Rimba Jeriau. Kami nak call transport untuk balik ni, tapi line tak ada kat sini. Line telefon Maxis. Mana Kami terpaksa jalan kaki lagi dari bukit ke waterfall. Sampai saja di waterfall, kami duduk sekejap dan tunggu. Hampa, tiada seorang pun yang lalu. Kemudian kami berjalan kaki lagi naik ke bukit sebab ada terdengar orang buat kerja-kerja memotong kayu. Sampai saja di lokasi tu, tidak nampak pun satu kelibat manusia. Tetapi ada terdengar orang bercakap-cakap. Kami teruskan lagi berjalan ke atas. Bunyi ada tetapi tiada orang. Disebabkan dah penat, kami ambil keputusan untuk turun semula ke pusat penyelidikan UKM sebab nampak gate-nya terbuka. Mana tahu ada orang yang boleh membantu. Tiba-tiba Adam kata saya pernah buat macam ni kalau emergency. Saya tanya macam mana. Dia terus jerit, Tolong, tolong, tolong. Nak tergelak saya walaupun penat. Dahlah kami tiada bekalan minuman yang mencukupi malam tadi. Badan pun dah dehydrate. Adam pula buat lawak. Tapi lawak tak kosong dan berhasil. Kami dengar ada suara orang dan kenderaan yang menghampiri dan kemudian ada 2 motor dan 1 kereta datang. Mereka bertanya sama ada kami ke yang tadi yang cerit minta tolong. Kami kata ya. Aku ingatkan tadi siamang, rupanya korang. Sebab hutan memang selalu ada beruk berbunyi. Semua tergelak masa tu. Individu yang datang ni bekerja di bahagian pembersihan di pusat penyelidikan UKM tu, memotong pokok dan sebagainya. Diorang kata ada satu bengkel saja di Fraser ni, tapi dah tutup sebab tuan bengkel pergi konvoi. So sesiapa yang kita rosak kena tunggu sampai tuan bengkel balik. Parah. So bila kami cerita apa masalah, mereka terkejut kerana kami datang daripada atas bukit sana, di mana lokasi kenderaan kami berada. Mereka pun memberikan bantuan peralatan yang kami perlukan dan menghantarkan kami sampai ke depan waterfall sahaja. Dan kami perlu jalan kaki semula naik ke atas bukit. Mereka cakap mereka tak berani nak naik ke atas bukit sana sebab dulu ada selalu kes pau. Kalau sesiapa hiking berseorangan, mungkin agak bahaya sebab waterfall tu ada laluan naik ke atas bukit golf tu. Ini adalah rakaman daripada channel Biker Bros, rakaman 3 tahun lepas. Ketika ini jalan masih boleh dilalui dan tidak terlalu bersemak dan tidak rosak. Tidak seperti semasa kami pergi pada akhir tahun 2022. Jika anda boleh lihat di video mereka, laluan di sini. Kami berjalan kaki menggunakan laluan yang sama dalam video ini untuk ke atas bukit dari arah bukit sebelum ke waterfall dan dari waterfall sampai ke atas bukit di mana kami letakkan kenderaan. Kepada pekerja-pekerja UKM yang datang bantu kami ni, jika mereka menonton, kami ucapkan ribuan terima kasih kerana bersungguh-sungguh membantu kami. Selepas itu, kami terpaksa jalan kaki menaiki bukit sekali lagi dari Jeriau ke kereta. Memang nak pengsan. Rasanya ini antara rakaman kedua paling penat selepas vlog di Johor, iaitu Johor.
selepas kami sampai ke kenderaan, kami rehat sekejap. Dan selepas semuanya selesai, tak cerita banyak, pasang aircon sampai habis dan terus bergerak keluar walaupun kereta sengit sebelah. Dan disebabkan kami terlalu penat dan tidak tidur semalaman, kami terpaksa berhenti di tepi jalan kawasan lereng bukit untuk tidur sekejap. Sebab bahaya, jika Adam teruskan memandu, mungkin akan terbabas ke gaung. Kebetulan hujan turun sekali lagi dengan lebat. Lepas dapat tidur sekejap, kami pun terus bergerak turun keluar daripada Fraser Hill. Itulah dia pengalaman kami kali ini. Adakala kita merancang, tetapi Allah yang menentukan. Aktiviti outdoor ini walaupun sudah kita plan perjalanan, periksa cuaca, periksa kenderaan, kalau musibah tu nak berlaku, tetap akan berlaku. Hukum alam sesuatu yang kita tidak akan jangka, seperti mana tragedi di Batang Kali. Cuaca yang baik boleh bertukar sekelip mata. Tempat yang tidak pernah banjir boleh banjir sekelip mata. Jadi setakat ini saja rakaman kali ini. Walaupun banyak masalah yang timbul, kami tetap enjoy dalam eksplorasi dan dapat pengalaman baru. Dalam musibah ada hikmah, dalam penat ada tawa, dalam tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan. Jumpa lagi dalam vlog yang akan datang, tidak pasti bila, insya-Allah jika Allah izinkan. Jika anda suka eksplorasi kali ini, jangan lupa subscribe, like dan kongsikan pengalaman kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas keluar daripada Fraser Hill dan bila sampai di pekan, berlaku hal yang lain pula yang membuatkan kami stuck sekali lagi. Dari jam 6 petang sehinggalah jam 11.30 malam. Nak tahu apa yang berlaku? Boleh tonton apa yang akan dikongsikan oleh Mr. Adam Official yang akan datang. Sekian. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir.